Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين والحمد لله رب العالمين وبعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam wa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, kita bertemu dalam siri bimbingan ibadah salat menurut mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dan pada kali ini kita memasuki siri yang ketujuh, siri ketujuh, yang mana pada siri yang keenam kita masih lagi dalam perbincangan menggunakan kertas kerja rujukan kita di muka surat 7, yakni di dalam tajuk Takbiratul Ihram. Dan ada beberapa persoalan yang perlu kita huraikan untuk mendapatkan kepastian ibadah menurut mazhab kita Imam Syafi'i. Antara itu, pada siri yang ketujuh ni kita masih lagi dalam ruang lingkup perbincangan Takbiratul Ihram, sebagai mengukuhkan fakta-fakta yang tiada di dalam kertas kerja. Maka ada disebut di dalam kitab, fala yasihhu ar-rahmanu akbar wa nahwihi wa la yasihhu fiha taqdimul khabar ala al-mubtada ka qawlihi akbarullah. Yang mafhumnya, tidak sah mengucapkan ar-rahmanu akbar, tak sah. Dan juga wanahwihi, dan seperti itu. Maknanya yang seumpama itu, menyebut sifat Allah yang 99 itu, Asmaul Husna, mendahului kalimah akbar, tak boleh. Demikian juga tidak sah mengucapkan takbiratul ihram taqdimul khabar, dengan mendahului. Kalau belajar naik ilmu nahwu Arab, dipanggil khabar. Khabar mendahului alal mubtada, mendahului ke atas mubtada. Dia ada khabar, ada mubtada dalam masalah ilmu nahwu grammar Arab ni. Seperti mana diucapkan akbarullah dahulu. Maknanya di sana kita mendahulukan khabar atas mubtada, tak boleh. Dia mesti mubtada dulu baru khabar. Itu tak boleh, dia kata. Dan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa pertimbangan untuk menghalusi masalah takbiratul ihram ini. Di antaranya, pada siri yang lalu kita dah lihat, ataupun telah pun kita pelajari tentang beberapa doa untuk menghilangkan was-was sebelum kita melafazkan takbiratul ihram. Ada dua doa yang telah kita pelajari dulu. Baik, seterusnya disebutkan sebagai, ini penting, ini sebagai far'un, dia punya cabang perbincangan.
walau kabbara marratin nawiyan al-iftitaha bi kullin dakhala fiha bil witr wa kharaja minha bis syaf'i li'annahu lamma dakhala bil ula kharaja bil thaniyah li'anna niyyat al-iftitahi biha mutadamminatun liqat'il ula wa hakadha. Penting. Tuan kitab kita kata kalau seseorang itu bertakbiratul ihram, maknanya Allahu Akbar. Cakap tentang Allahu Akbar ni berlaku satu peristiwa ke atas batang tubuh yang mulia Imam Mujtahid yang kita ikut ijtihadnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Waktu beliau mula-mula sampai di negara Iraq daripada Madinah, setelah tuan guru dia sendiri sponsor lah dengan istilah Imam Malik sponsor Imam Syafi'i untuk belajar ilmu di Iraq. Ya, kita tahu Imam Syafi'i ni ada qaul Iraq dia, ada qaul Mesir dia, ada qaul jadid, ada qaul qadim. Ya. Bila sampai di sebuah masjid ni di negara Iraq, Imam Syafi'i selaku tetamu dan musafir dalam perjalanan lebih kurang 1 minggu yang unta. Tuan-tuan, Imam Syafi'i khatam 16 kali Al-Quran. Kalau kita naik Harrier Syazmi, mungkin boleh khatam 6 kali lah, InsyaAllah. Tapi Imam Syafi'i naik unta seminggu. Bukan seri-seri sangat ni unta ni dengan bombolnya. Dah gitu dah tu boleh khatam 16 kali Quran. Hari ke-8 sampai di masjid tu, duduk. Sikap tegas Imam Syafi'i ini, satunya sikap dia menuntut ilmu, di mana dia tahu ada ulama mengajar ilmu, dia akan bersungguh-sungguh, ghairah, ambitious nak belajar. Itu sikap Imam Syafi'i. Dia nak pergi Iraq tu pun dia minta izin mak dia menangis. Dia kata, ibu, kalau ibu menangis dan berat nak melepaskan saya pergi, tak apa, saya tak pergi. Ibu kata, wahai anakku, aku menangis bukan kerana aku tak bagi kamu pergi. Aku bersyukur, doa aku selama ni untuk melahirkan seorang anak yang cinta ilmu, Allah makbulkan. Cuma aku menangis ni, aku tak ada perbelanjaan aku nak bagi kamu pergi. Mak Imam Syafi'i. Jadi bila sampai situ, Imam Syafi'i ni, dia tengok ada satu orang pertengahan umur sedang sembahyang. Ini ada pertautan dengan kisah kita ni. Dia mari begitu nak cerita bagi. Tak ada fikir dalam kita pun nak cakap, tapi itulah ulama. Maka kehidupan dia dicontohi sesuai dengan selaras dengan kita doa supaya hidup kita ni bagaikan hidup ulama dan mati sebagai mati syuhada. Amin. Dia tengok orang ni semayang, dia tengok tak kena. Ada tak kena. Iraq ni waktu itu mazhab yang mendominasi amalan penduduk dia adalah Hanafi di Iraq. Jadi dia tengok tak kena. Bila tak kena, habis je orang ni semayang tu, dia panggil, dia pergi dekat, dia kata, maafkan saya, tadi dalam semayang tadi ada yang tak betul, bahagian begini. 4 mata, bukan 40 mata dia bercakap. Maknanya 2 orang. Bangun pemuda ni, orang tengah ni, dia kata, aku dah semayang di masjid ni 15 tahun. Mulalah pakai hadis sendiri. Kalau kita ni hadis garam, hadis jagung. Ni dia kata, aku ni hadis, dia pakai hadis dia sendiri, lama dah semayang kat masjid ni.
Jadi tuan-tuan pun kalau kata aku dah lama kat sini, sama lah macam tu. Masalah lama tu bukan dalil. Lama pun kalau bodoh tak jadi. Dan aku berguru dengan dua ulama besar, tak pernah dia orang tegur aku. Tiba-tiba Imam Syafi'i ni dengan pakaiannya yang agak dhaif, belasan tahun, berani tegur orang yang jauh lebih dewasa dari dia, tapi atas dasar amanah ilmu. Itu Imam Syafi'i. Berani kerana benar. Cakap yang baik, ya, cakap yang benar walaupun benda tu baik. Dia pegang betul-betul sunnah Nabi SAW. Orang muda ni, orang yang setengah umur ni pun nak marah lah sebab tak ada orang tegur dia. Tiba-tiba pemuda yang pakaian compai-camping macam ni tegur dia, tak boleh terima. Dalam duk berdebat lebih kurang begitu, datang dua ulama besar yang ni kata itu guru dia ni. Datang ulama besar ni, itu merepot. Kata ni mak repot. Repot kata guru. Dia kata tuan guru ni ada satu orang budak muda baru sampai agaknya begitulah. Kalau saya cakap Arab kan saya seorang faham pula. Jadi saya cakap Melayu lah, ya. Nak cakap Arab kita buka kelas Arab, ya. Ini dia kata, dia tegur kami, saya semayang, sedangkan tuan guru berdua saya belajar lama, semayang sini dah 15 tahun, tak pernah tegur saya. Maka tuan guru ni pun bias tu ada lah, ada boleh report, ya. Tengok Imam Syafi'i, tengok dari jauh gitu. Lalu dia pun duduk di satu sudut, dua orang tuan guru ni duduk dalam masjid, tapi tak duduk dekat-dekat, jauh, masih ada gap. Dia kata, kamu pergi jumpa budak muda tu, kamu tanya dia satu soalan. Dalam memulakan sembahyang, apa dua yang wajib, satu yang sunat? Macam 74 belalang tak? Sebab 74 belalang pun perkara tu berlaku di Baghdad. Agaknya dia punya trend tu sama lagi. Dalam nak memulakan sembahyang, apa dua yang wajib, satu yang sunat. Gaya 74 belalang, ya. Kata pemuda bagus, ni boleh ni. Pergi jumpa Imam Syafi'i dalam masjid, bukannya pergi seberang kampung ke seberang sungai, dalam masjid tu jumpa. Dia kata, wahai pemuda, tuan guru saya mengemukakan satu soalan. Dalam memulakan sembahyang, apa dua yang wajib, satu yang sunat? Dia tak tahu Imam Syafi'i ni hafal kitab hadis Muwatta Imam Malik. Bagi dia ni soalan kacang, simple matter, kata orang. Imam Syafi'i pun dengan rasa kecerahan hati, dia kata dua yang wajib itu ialah niat dan lafaz takbiratul ihram. Itu yang kita tengah belajar ni. Dan satu yang sunat itu ialah mengangkat tangan ketika melakukannya. Yang kita selalu belajar ni. Ditanya oleh tuan guru tu, Imam Syafi'i jawab. Kemudian dia pun bawa jawapan pergi pada tuan guru. Tuan guru kata, tahan budak ni. Pendekkan cerita, nampaknya boleh tahan. Lalu dibawa Imam Syafi'i ni bermalam di rumah dia. Itu cara orang. Saya di Kelantan, dulu pun gitu juga. Ayah Surki, dia kata kalau mu pergi Kelantan, mu cari masjid. Dan mu cari Tok Guru Muhammad Pergaun dia. Memang jumpa di masjid, di rumah selalu mana wudu. Boleh wudu. Trend dia tu sama. Bila di rumah tu, dia kata pada Imam Syafi'i, ini kitab Al-Awsat, tulisan Imam Hanafi Syafi'i, kamu baca kitab ni, mazhab Hanafi. Tuan-tuan, Imam Syafi'i satu malam tu hafal, bukan baca, hafal kitab tu, huruf demi huruf, muka demi muka, kulit ke kulit, dihafalnya Imam Syafi'i. Saya nak cerita keilmuan tu, esok pagi nak habis lah. Cerita ni nak habis lah, ini tak habis lagi. Cerita ni, datang satu orang nak tanya masalah pada tuan guru yang Imam Syafi'i bermalam di rumah tu. Tanya masalah fiqah. Masa soal jawab tu, Imam Syafi'i duduk tepi.
macam ni dengan cara guru ni bagi jawapan. Dalam bagi jawapan tu ada silap fakta. Nak cerita sikap Imam Syafi'i ni, dia mesti buat correction. Sebab itu amanah ilmu. Tapi dia takkan menyalahi adab berguru. Bila dah tanya tu, tuan guru tu bagi jawapan tu silap. Budak orang ni, tamu ni pun balik, baru Imam Syafi'i jumpa. Namun untuk berenam mata tak ada. Dia mesti 4 mata. Jumpa tuan guru, maafkan saya, dalam jawapan yang diberikan tadi ada silap. Tadi anak murid dah kena kat masjid malam. Ini untuk gurunya. Dan dia tak ada niat nak downgrade siapa-siapa. Lalu tuan guru ni kata, di mana silapnya? Silapnya di bahagian-bahagian sekian. Telah pun aku hafal kitab Al-Awsat malam tadi, dan di antaranya masalahnya ada dalam kitab itu. Tuan guru kata, cuba kamu baca teks tu. Imam Syafi'i hafal, baca proprak. Oh, Tuan guru kata, aku pun tak hafal lagi kitab tu. Walaupun dah lama di tangan aku, kamu hafal. Satu lagi akhlak ni, esoknya tuan guru ni panggil balik tetamu tu, amanah ilmu, betulkan balik jawapan. Kalau ustaz kita tak tarik balik dah, tambah dah keluar TV, tak tarik balik, tak ada pasal. Bukan semualah, tapi tuan guru ni tunjuk akhlak, dia betulkan balik dan terima teguran tetamu kecil. Wallahualam. Saya nak kaitkan itu di kepribadian Imam Syafi'i dengan ilmu, berani kerana benar dia, tegas dia, hafalan dia, kegairahan dia. Inilah perwatakan, kriteria yang sepatutnya kita sanjung tinggi dalam kita menimba ilmu. Jadi balik pada cerita ni tadi, kalau seseorang bertakbiratul ihram beberapa kali, ni jenis mat was-was ni, sesuailah dengan doa seri ke-6. Saya bagi dulu ada 2 doa kan. Ya, tengok seri ke-6, doa was-was, nanti dia kaitkan dengan masalah. Kalau seorang tu bertakbiratul ihram beberapa kali dengan niat mulai salat pada masing-masing takbir itu, maka ia dianggap masuk solat, yakni sah bila dengan takbir yang ganjil. Dan keluar dari solat, maknanya tidak sah solat dia bila dengan takbir yang genap. Apa ganjil? 1, 3, 5. Apa genap? 2, 4, 6. Kalau masuk solat dengan takbir yang ganjil, sah. Tapi kalau takbir yang genap, tak sah. Nanti takbir lagi. Takbir. Cara baca kitab, kita kena pergi sekali lalu dulu, lepas tu dia patah balik, tengok. Kerana dia kata, li'annahu, kerana setiap ia masuk solat dengan takbir pertama, kalau kita masuk Allahu Akbar, sebab itu ulama pesan, yakinlah dengan takbir pertama, jangan layan hembusan syaitan. Sebab tu kita disunatkan baca doa A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Sadaqallahul azim. Doa itu bukan saja doa ketika kita dalam saf, doa kita menghadiri majlis ilmu. Sebab kadang-kadang dalam majlis ilmu pun kita tak jaga adab, kita bersembang, kita tidur, bagi tanda sampai 20 kali. Faham macam mana? Anak murid saya kat sekolah, kalau saya mula mengajar, tak boleh pergi kencing. Kau tahanlah. Dah habis keterangan, baru Bismillahirrahmanirrahim, baru
Kalau tidak, lagi belum habis explanation, you tunggu. Nak kencing sebelum ustaz masuk, dia kencing. Ajar sikit pula sekarang. Kecuali dah dia datang sambil memegang bawah, baru kita bagi. Ada juga yang berlakon begitu, nak tunjuk beria benar nak buat, tanpa pegang benar, nak sampai bawah. Ada juga dia nak convince yang betul-betul nak kencing. Budak, fikir budak rasa. Apa tadi ni? Takbir pertama ni, yakin masuk, Allahu Akbar. Baca doa tadi. Apa doa itu maksudnya? Wahai Tuhan, aku minta lindung denganmu, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin, daripada hembusan, bisikan ni puak-puak syaitan. Jangan bagi dia hembus, jangan bagi dia bisik. Baik dalam sembahyang, baik dalam majlis ilmu. Kalau majlis ilmu dah kalau syaitan ni bisik, hak tu hak ada penceramah tambahan tu belakang. Popek. Dia dah kena jinju syaitan. Dia sebab syaitan ni dia ada bawa 3 senjata. Bila ada majlis ilmu je, dia akan bawa 3 senjata. Satu, dia bawa gincu. Itu yang ustaz bercakap kat depan, dia bercakap kat tengah dengan bercakap kat belakang. Depan dia tak berani, takut ustaz penggal dia. Saya kalau nak murid saya tu, kalau bercakap kat depan, saya ambil duster, saya baling kan. Nak panggil bapak, panggil lah. Dengan bapaknya saya ceramahkan sekali. Anakmu tak kerti basuh. Cikgu mengajar, dia sampai, dia duduk kacak depan. Nombor 2, hak syaitan ni dia bawa eyeshadow. Eyeshadow. Syaitan dia memang apa, sophisticated. Dia bawa lagi, dia bawa apa? Bawa celak. Itu bila ustaz kacak depan ni, dia jenera. Tidur. Alif tidak, ba tidak, makhraj memang sahih. Punya sahih sampai meleleh tu. Dia punya apa, lubricants itu. Meleleh dia basi. Yang ketiga, hak syaitan ni dia bawa jarum. Tahu jarum? Cucuk ponggo. Hak tu tak sedap duduk tu. Nak tubik luar, nak ludah, nak pergi kencing. Nak tengok kasut orang ambil tu sebelah. Tu. Bila ustaz dah kacak, dia duduk tubik. Kalau yang jenis buat 3 benda ni ketika ceramah, dah kena lah tu. Gincu setan ke, eyeshadow setan ke, ataupun jarum setan. Jadi kita baca doa itu, wahai Tuhan, aku minta lindung denganmu daripada bisikan atau hembusan puak-puak syaitan ni, dan aku minta lindung denganmu, wahai Tuhan, daripada mereka ni, yakni syaitan-syaitan ni hadir di kalangan kami. Sebab bila dia hadir di kalangan kita, habis dah tak jadi kerja kita ni. Lepas tu doa itu disuruh baca ketika kita dalam saf, sebelum takbir, atau ketika kita hadir majlis ilmu, termasuklah forum ni, malam ni. Malam ni boleh so. Takut ada panelis lain pula. Pasal tu dia bagi komentar atau ulasan selari. Ya. Jadi baca doa ni bila kita nak duduk dalam majlis-majlis yang diberkati. Majlis zikir ke, majlis qiyamul lail. Qiyamul lail lagi kena baca. Ya, gangguan ni cukup banyak. Jadi maka dengan takbir yang kedua berarti keluar dari sembahyang, yakni solatnya batal. Sebab niat solat dengan takbir kedua itu mengandungi arti membatalkan takbir pertama. Kita kalau kita buat kali kedua, tentu dia bermotifkan correction, betul tak? Kita membetulkan yang pertama, maknanya kita membatalkan yang pertama. Takbir kedua mengandungi arti kita batalkan takbir pertama. Bukannya kita betul-betul mutlak 100% kita nak masuk dengan takbir, tapi nawaitu kita dah campur. Kita nak batalkan yang pertama. Errata, errors yang berlaku tu kita batalkan. Jadi maknanya kita tidak mutlak nawaitu lillahi ta'ala untuk sembah dia. Kita sudah niat batal. Memang begitu pun. Anak murid buat kerja salah, kita suruh correction kan. Bila dia buat pembetulan tu, maknanya dia memperbetulkan yang pertama yang salah. Jadi niat tu bukan niat takbiratul ihram, dia niat tu correction yang pertama. Sebab itu takbir kedua tak sah sembahyang.
Ramai kena ni. Kalau imam tak faham sembahyang Jumaat berat ni. Takbir 2 kali, rupanya takbir kedua tu tak sah. Ini mazhab kita tuan. Fa in lam yanwi dhalika wa la takhallala mubtilun ka i'adati lafzin niyyati fama ba'da al-ula dhikrun la yu'athir. Kalau tak ada niat seperti itu, kalau tak ada niat correction tu, ya, kalau tak ada niat seperti itu dan tidak terselang oleh yang membatalkan sembahyang, tak ada benda yang mendatang antara takbir pertama dengan takbir kedua tu, benda yang membatalkan sembahyang. Apa dia benda yang membatalkan sembahyang? Kedatangan hadas contohnya. Tiba-tiba terkentut. Misalnya dengan mengulang lafaz niat. Mengulang lafaz niat, maka takbir sesudah yang pertama dianggap zikir yang tidak merosak sahnya salat. Jadi ada 2 perkara penting sini. Kalau kita takbir pertama Allah, dapat usalli fardhu subhi raka'ataini makmuman. Tak usah makmuman lah, dia ni tak pergi surau. Tak pergi balesa ni, tak pergi surau. Ya. Maya jadi usalli fardhu subhi raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar, itu dah tentulah, tak ada masalah. Tapi kalau tak jadi, bila Allahu akbar pertama tak jadi, dia pun kecap-kecap mulut macam baby pula. Dia ada manusia yang jenis tak tahu. Dia tak adalah perbuatan-perbuatan yang kadang-kadang tak kena dengan umur. Nyanyuk tak apa lah. Ada macam tak ada gigi dah. Ya? Benda ni tak ada dalam kitab kan? Tak ada dalam kitab. Jadi maknanya dia pun batalkan pertama. Lepas tu dia Allah. Bila dia Allah yang kedua ni, niat dia tu langsung ke tak langsung kan dia nak membetulkan tasbih takbir yang pertama tadi, tak sah takbir kedua. Maka dia kena lafazkan juga yang kedua. Lepas tu dia kena takbir ketiga, ambil angka ganjil. Sebab takbir ketiga dia tak ada niat dan nak membetulkan. Dia maknanya dia niat, memang niat nak masuk sembahyang. Itu yang kata innamal a'malu binniyat. Sungguhnya hanya sah satu amalan itu bersandarkan kepada niat. Kita buka hadis Arba'in, hadis 40 Imam Nawawi pun. Hadis pertama cerita Nawaitu. Sampai kumpulan nasyid bawa lagu Nawaitu pun ada sekarang. Nak cerita Nawaitu itu penting. Ya. Sampai cerita Piramli pun tahu tentang niat ni. Pernah dengar? Tak pernah? Pokok melawak demo. Niat insun mata kaki semar ngising. Itu password dia tu. Password. Niat insun tu maknanya sahaja aku berniat. Mata kaji semar tilem. Yang itu mata kaji semar ngising. Maknanya saja aku berniat apa ni nak berak, rampung ngising lepas berak semar tilem tidur. Tilem. Tapi semar tu tak bagus. Itu dewa-dewa dalam wayang kulit. Itu pula unsur khurafat tu pula. Tapi saya nak cerita, bukan nak ngajar open sasmi, bukan. Nak ceritanya niat insun saja aku berniat. Nama itu Makni Piramli pun baca hadis 40 orang.
pentingnya niat. Sebab itu dengan niat yang betul baru pintu gua tu buka. Agak je lah. Tapi niat insun tu memang betul tu. Saya tanya orang Jawa halus tau. Bukan orang halus, Jawa halus. Jawa tu besar, berbahasanya halus. Itu memang ada sanad tu tanya tu. Memang tu. Saya nak dapatkan hukum bersanding yang haram, saya tanya apa ni Sami Hindu tau. Tu rukun-rukun yang bersanding, rukun ke-13 agama Hindu. Siapa buat bersanding ni kahwin ni? Jangan main-main. Saya tanya dekat 2 jam Sami Hindu. Berapa rukun dalam agama Hindu? Hindu pun ada rukun. Rukun nombor 12 dia kata itu sanding. Panjang cerita dia, saya cukup lah quote and unquote. Sebab tu jangan bersanding. Ambil gambar je dah lah. Sekian je Alung dah. Kalau tak datang tu, tak tahu tu bersanding sampai bila-bila sebab tak tahu. Panjang ni. Jadi kalau satu orang tu dia masuk semayang, takbir pertama dia batal, lepas tu dia buat takbir kedua tu dengan niat insun tadi, dengan niat apa? Membatalkan takbir pertama, takbir kedua tu tak sah. Kecuali dia batalkan takbir kedua, takbir lagi yang ketiga. Itu yang kata takbir ganjil sah, takbir genap tak sah. Kalau ketiga pun dia lantak lagi was-was, dia buat takbir keempat, nescaya takbir keempat itu merupakan correction bagi takbir ketiga. Tak sah lagi walaupun 4 kali takbir. Dia kena takbir juga keempat, buat sekali lagi takbir kelima. Itu kalau sekiranya takbir angka genap tu berniat membetulkan takbir yang sebelumnya yang rosak, tak sah. Tapi dia kata kalau tak ada niat begitu, tak adalah niat nak membetulkan tadi, ya, dia kata tak apa, walaupun takbir kedua, tapi susah nak jaga hati. Kan? Sebab tu kumpulan nasyid ada lagu jagalah hati, jagalah hati. Saya pun tak pandai nak cerita suruh jaga hati. Tak gitu je. Susah nak jaga hati. Nabi Isra Mi'raj pun hatilah yang dicuci dengan air Zam-Zam. Betul tak? Jadi kalau kita nak kata aku takbir kedua memang tak ada niat untuk correction, susah. Sebenarnya memang kalau buat kedua mesti dia ada relate dengan yang pertama. Relation tu ada dengan yang pertama. Kita buat kuih, kalau silap buat kuih, klaim keripak besar sebelah, kita klaim balik dengan niat nak membetulkan yang pertama kan. Mesti yang kedua tu niat correction. Sebab tu kebanyakan ulama' dia tak berapa hurai yang ni. Kalau tak ada niat ni tak apa, dia lebih stick pada kalau yang kedua memang niat nak membetul, tak sah dia kata. Supaya tak banyak options orang nak beramal ni. Tapi dia kata kalau dia buat takbir kedua, dia mulakan balik dengan lafzun niyah, dengan lafaz niat, talaffuz bin niyah. Dia usalli, tak boleh dia kata. Sebab bila kata usalli, itu bukan niat correction, memang niat dia nak mendirikan sembahyang. Sebab tu Imam Nawawi dia ambil berat sangat bab usalli ni. Imam Nawawi ni pengikut Imam Syafi'i. Itulah gunanya usalli, lafaznya. Dia akan menyelamatkan walaupun kita takbir kedua, kita buat usalli bermakna memang kita nak masuk semayang, tak ada kena-mengena dengan takbir pertama. Kalau usalli dia kata tak apa, sebab dia dianggap zikir yang tidak merosakkan sah semayang. Fama ba'dal ula zikrun la yu'athiru. Dia tak merosakkan sembahyang. Maka takbir kedua tu boleh dengan syarat kita mulakan balik dengan usalli. Di sinilah guna pakai usalli menyelamatkan ibadah sembahyang menurut mazhab kita. Ya.
Dan dalam takbir juga dia kata jazmur ra'ihi, kita kena jazamkan huruf ra. Jazamkan huruf ra makna matikan ra. Allahu Akbar. Walaupun ada pendapat kata boleh Allahu Akbar, mungkin dia nak ambil kaedah bacaan ismam, bacaan raud, tapi lebih selamat dan hukumnya dituntut wasunnah, sunnat pula, sebaiknya matikan ra. Allahu Akbar, itu yang kita amalkan selama ni dah. Kita jarang dengar orang mengajar sembahyang Allahu Akbar, jangan kan? Tapi yang dituntut sini maknanya kita jazamkan ra, matikan ra, itu maknanya. Dia bila kita lafaz takbir. Kemudian dia kata lagi, wajahara bihi liimamin kasairi takbiratil intiqalat wa raf'u kaffayhi aw ihdahuma in ta'assara raf'u al-ukhra bikashfin ay ma'a kashfihima wa yukrahu khilafuhu wa ma'a tafriqi asabi'ihima tafriqan wasatan hadwa ay muqabila mankibaihi bihaythu yuhadhi atrafu asabi'ihi a'la udhunayhi wa ibhamahu syahmatay udhunayhi wa rahatahu mankibaihi lil ittiba'. Dia kata bagi imam sunat keraskan bacaan takbir. Allahu Akbar, imam kena keraskan, derahkan suara ketika takbir. Seperti mana juga takbir intiqal, takbir perpindahan rukun, kena kuat. Takbir ni benda yang disunnahkan bagi orang lelaki, kuatkan. Sebab orang lelaki ni imam, mimpin. Kalau ada imam takbirnya slow macam mana makmum, khasnya orang belakang, lebih khas lagi orang perempuan yang duduk di ceruk masjid, soft dia nak dengar. Kena pula masjid luas, tiba-tiba electricity pula out, imam pula sentimental value, naya makmum. Itu yang tengah sembahyang minta belum lagi jadi maknanya nak cerita bahawa takbir ni kena kuat. Allahu Akbar, dan mengangkat kedua tapak tangan sambil membukanya, atau hanya sebelah kalau sulit atau kalau sakit. Maknanya buka tapak tangan tu, angkat kedua tapak tangan sambil membukanya, buka. Jangan kucuk pula gitu. Buka. Mazhab kita buka, dia condong sikit. Tidak pula gitu, tidak. Dia condong sikit. Lumrah, fitrah, tangan tu memang macam tu. Dia tidak begitu. Dia begitu. Dan jangan pula begitu pula. Itu unta. Mazhab lain ada begitu. Bukan dia cacat. Dia memang mazhab dia begitu. Contohnya mazhab Imam Malik, orang Afrika ni, kalau dia sembahyang jangan tuan-tuan tebu macam berani macam ni pula pun jangan. Nanti kan dia kuning kan kita mazhab dia memang begitu. Dia menghadap bumi. Kita tak usah buat macam tu sebab kita Syafi'i buka. Tapi condong sikit. Dia kata ya. Ini yang kata satu yang sunat, itu pergerakan kita lafazkan takbir. Hari itu saya dah terang sisi dikenal dulu. Bila kita mulakan takbir, gerak saja, sebut saja al, tangan pun bergerak. Al, terus dia serentak. Allahu Akbar. Jangan
Dia canci lah sembahyang. Ada mak lembut sembahyang. Agak diri dulu ke Pulau Menora dah kan. Mayung kat. Lembut memang lembut betul. Ada yang keras pun ada juga. Ada juga. Ni mungkin tentera bencin lah. Wah, sangat ni tadi mayung Menora. Ni betul. Ada yang terbang lilo-lilo pun. Ada juga. Ada yang naik atas dulu. Oh, baru landing. Ni betul tapi dia naik atas dulu. Tak boleh, makruh. Jadi takbir sebut hamzah wasal saja, tangan gerak serentak. Allahu akbar. Letak tangan ni depan paha, itu yang bagus. Ya. Allahu akbar. Allah ni setentang pundak, setentang bahu. Allahu akbar. Nanti di penghujung siri nanti kita akan demo semua sekali. Ini kita sikit-sikit masuk. Ya. Buka tangan. Kalau satu cedera dia kata buka satu pun tak apa. Mungkin cedera macam ni ke macam ni kan. Buka satu. Tapi kalau tak cedera buat macam ni makruh. Tak tahu dah pasal apa. Saya cakap kitab ni tahu. Ingat saya main ke? Bukan. Merenggangkan, dia kata merenggangkan semua jari tangan dengan renggang yang sederhana. Renggang sikit. Jari tangan tu bagi renggang sikit. Jangan terbuka sangat bila takbir macam ni. Ni pasport kegemilangan punya style. Takbir dekat simen. Itu semayang tak boleh macam tu. Dia renggang sikit je. Dan jangan kuncup pula. Baik lelaki baik perempuan sama. Kaifiat ni lelaki perempuan sama. Bukan bila cakap bab semayang seperti setengah orang yang kurang amanah sikit dengan ilmu. Bila bercakap je mesti nak ada beza. Lelaki perempuan begini, lelaki begini. Bukan semua benda ada dia punya perbezaan. Banyak benda sama lelaki perempuan bagi mazhab Syafi'i. Sedikit ada beza. Begitu juga bila kita buat perbandingan mazhab. Saya mengaji 4 mazhab dengan tuan guru dulu. Bukan kata tiap-tiap benda tu mesti beza. Hanafi begini, Maliki begini, Syafi'i begini, Hanbali tak. Dia bukan semua benda. Banyak persamaan, sedikit perbezaan. Jadi renggangkan sikit jari tu. Renggangkan sikit. Tadi dah buka tapak tangan ni. Renggangkan sikit dan condongkan sikit ke depan. Macam bumerang bentuk. Macam ni. Ya. Dan kita angkat hingga lurus dengan kedua pundak. Pundak ni bahu. Pundak ni cakap Indonesia pundak. Bahu setentang dengan bahu. Ni bahu. Apa makna setentang? Berdepan kan? Bertentangan mata. Apa maknanya? Begitu kan? Betul pengantin dia ada makan beradab. Ni beradab. Ada pengantin duduk seorang sebelah meja sana, sebelah sini. Tak je kan? Duduk sebelah meja belah ya. Suat masuk ke hidung. Takkan beradab apa benda macam tu. Ngada-ngada nak suap pula. Suap sendiri, tangan ada. Tak? Nak tunjuk sayang depan orang. Lepas tu dah kahwin, seorang makan depan TV, seorang makan depan dapur. Konkret belaka. Tak payahlah makan-makan beradab tu. Makan biasa sudah. Nak bubur lauk tu tak apalah kan. Suap pula ngada. Jadi setentang dengan bahu. Semua hujung jarinya lurus dengan kedua hujung telinga sebelah atas. Ni satu pendapat. Satu pendapat kata begini, iaitu ibu jari di bawah cuping telinga bawah. Ada yang begini, setentang dengan cuping telinga. Ada yang begini, setentang dengan bahu. Tapi dalam mazhab Syafi'i, kalau kita tengok dalam kitab Mawsu'ah Al-Imam Syafi'i, dia lebih suka di bahu.
Mazhab-mazhab lain pun kebanyakan suka di bahu. Ada Hanafi dia ke sini juga. Dia sampai nak sentuh ni, nak bagi yakin. Oh, senang. Confirm, kena. Jadi ada juga. Ada juga ni geng-geng Bangla. Tapi bukan semua. Tapi ada. Kita Syafi'i boleh dua cara. Ini boleh setentang dengan bahu. Lagi perempuan dia rapat. Satu lagi setentang dengan cuping telinga bawah. Seperti mana banyak dalam gambar buku-buku fiqh kerukunan. Tapi yang afdal sebenarnya begini. Yang aku sukai, dia kata begini. Bukan pula begini. Itu lain, itu mendepang namanya. Ini bukan setentang lah. Setentang ni begini. Ini baru nama setentang. Afdal. Tapi masalahnya tu lebih had. Macam nak menjunjung apa dia ya. Lebih had. Yang tak sampai had pun ada. Ada tak? Terkencat kita tahu dah kan. Ada lebih begitu ada yang itu pun nak lakon tu boleh buat satu VCD tu. Dia tak mau begini makruh, tak dapat pahala, begini pun makruh. Dia mau begini ataupun begini. Tapi orang kita banyak didedahkan begini. Sebab kitab-kitab kuning Melayu Nusantara, Fatani, Kelantan dan sebagainya, dia ambil hadis Nabi yang di sini. Tapi kalau buka kitab Mausu'ah tadi, 12 muka surat tentang angkat tangan dia. Imam Syafi'i kumpul semua hadis Nabi angkat tangan. Yang macam ni pun ada, yang macam ni pun ada. Conclusion, dia suka yang ni. Walaupun tak ramai ustaz cerita. Itu cerita lain. Tak dicerita oleh ramai orang bukan makna itu sebagai satu fakta ataupun rumusan. Yang ni yang afdal. Kalau perempuan dia rapat lah. Dia rapat, dia angkat. Lelaki dia renggang sikit. Tentang dengan pundak ataupun bahu. Baik. Dia kata, وَهَذِهِ الْكَيْفِيَّةُ تُسَنُّ مَعَ جَمِيعِ تَكْبِيرٍ تَحَرُّمٍ بِأَنْ يُقَرِّنَهُ بِهِ ابْتِدَاءً وَيُنْهِيَهُمَا مَعًا وَمَعَ رُكُوعٍ لِلْاتِّبَاعِ الْوَارِدِ kata warid tu min turuqin kathiratin wa raf'in min ay min ar-ruku'i wa raf'in min tashahhud al-awwal min tashahhud al-awwal lil-ittiba' fihima wa wad'uhuma tahta sadrihi wa fawqa surratihi lil-ittiba' akhidan bi yaminihi ku'a yasarihi atau kama qala. Dia kata cara takbir yang kita terang tadi tu disunatkan pada semua bacaan takbiratul ihram. Ni pun isu juga ni. Setengah orang kita bila takbir ihram tu bersungguh-sungguh no. Tapi bila takbir intiqal atau takbir intiqalat, takbir perpindahan rukun, nak turun rokok, nak naik i'tidal, nak turun sujud, yang jenis-jenis Allahu Akbar angkat tangan ni. Kita dalam mazhab Syafi'i, kita angkat tangan pada 4 keadaan. Bukan 4 kali, lebih pada 4 kali mengikut bilangan rakaat sembahyang. 4 keadaan. Pertama, tiap-tiap kali takbiratul ihram kita angkat tangan. Itu maknanya sekali bagi tiap-tiap apa sembahyang. Yang kedua, tiap-tiap kali nak turun rokok, bermakna bergantung pada bilangan rakaat. Kalau rakaat tu 4 kalilah untuk angkat tangan turun rokok. Kalau rakaat tu 3, maka angkat tangan untuk turun rokok 3 kali. Itu makna dia ada berbeza bilangan dia kan, angkat tangan untuk rokok.
Yang ketiga, angkat tangan setiap kali i'tidal. Itu pun bergantung rakaat berapa, maka begitulah bilangan angkat tangan. Dan yang keempat, angkat tangan setelah membaca tasyahud awal. Itu saja dalam mazhab Syafi'i. Jadi jangan terlampau rajin, asalkan berdiri je angkat tangan. Atau jangan terlampau malas, angkat takbiratul ihram saja, lepas tu tak mau angkat. Dan kalau angkat tangan pula, sunnah dia mesti sama cara takbir itu pada semua bacaan takbir yang lain. Mana takbir intiqal. Allah. Kalau dia nak turun rukuk pun tak betul-betul. Jadi dah diam. Bila nak turun rukuk, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Angkat takbir semua serupa. Tak ada pula beza. Ini memang dipikir orang kita ni. Bila rokok, kadang-kadang macam lagi. Allah. Amboi, John Lennon ni. Allah. Samsing ni sembahyang. Ni ya? Allah. Ada juga kan? Allah. Ada. Allah. Ada ya? Tak payah kan? Allah. Tunjuk dah halim sangat. Allah. Allah. Macam nak mentang tikau bulung kan? Ada tak tengok? Tu suruh belajar tak ada? Allah. Ada ya? Ada juga. Hancur sembahyang. Nantilah kita lakonkan di kemudian nanti. Ya? Jadi angkat tu sama dia kata. Untuk rokok, ya? Semua sekali lah dia kata. Mengangkat kepala dari rokok, i'tidal, ya? Berdiri dari tasyahud awal, tu semua yang saya sebut tadi, yang kita baca tadi, dia punya matan dia, ya? Dan dia kata sunat. Ini dikaitkan lepas takbir, macam mana letak dua tapak tangan di bawah dada di atas pusat, dengan tapak tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri, kerana mengikut sunnah Nabi. Ini kita akan cerita panjang nanti, ya, macam mana perbezaan. Cuma dia nak cerita sini, قال المتولي واعتمده غيره ينبغي أن ينظر قبل الرفع والتكبير إلى موضع سجوده ويطرق رأسه قليلا ثم يرفع. Syekh Mutawalli, ya, seorang ulama, dia kata sebelum takbir, dia kata bagus tengok dulu tempat sujud. Tengok tempat sujud dulu, buat adjustment dulu, tengok tempat sujud, ya. Dan sedikit menundukkan kepala, tunduk kepala sikit sebelum angkat tangan dan membaca takbiratul ihram, kemudian angkat kembali. Makna mula-mula dah ada dalam saf, tengok tempat sujud dulu, tengok sekejap, baru tegak. Jangan masuk-masuk tu macam orang sombong je. Masuk, masuk macam ahli gusti je, dia masuk semayang. Ada orang Syekh Mutawalli kata tengok tempat sujud dulu, tengok adab, tengok tempat sujud, tunduk sikit, lepas tu baru Allahu Akbar. Tengok tempat sujud dulu, tunduk sikit, lepas tu dah tengok, baru angkat. Itu adab yang dia ajar bila kita nak bertakbir, buat benda-benda ni dulu, ya. Itulah perkara-perkara penting yang kita boleh kongsi dalam siri kali ini. Dan dengan siri ke-7 ni,
maka insya-Allah taala selesailah cerita ataupun rukun yang bersangkut paut dengan takbiratul ihram. Cuma mungkin nanti kita akan sedikit kurai dari segi nak lafaz tu bagi betul. Allahu Akbar. Sebab ada juga soalan baru ni tanya macam mana Ustaz? Kalau dia baca Allahu Akbar, Akbar jadi qaf, Allahu Akbar, saya kata batal. Kalau berubah huruf, tukar huruf, batal. Tapi Ustaz, dia imam. Tak kira imam tak imam, patut imam dah tak buat macam itu. Ni bila Ustaz datang, imam balik. Tingkat imam tu menunjukkan dia pandai no? Orang kita ni bila balik haji macam profesor. Satu lagi bila dapat jawatan macam kiai, dah tak mau dah dengar ceramah. Satu lagi baru mengajar budak mengaji je, oh itu macam tak ustaz mana tak tahulah. Tu orang kita ni masalah. Tapi kalau dapat pakai jubah sikit, lagilah. Dia kira ulama besar tu pada Yaman mana-mana. Itu yang tak mau dengar ustaz dalam ceramah tu. Satu lagi, bila dah dengar ceramah ustaz-ustaz popular, ustaz yang tak berapa popular bagi dia, dia tak mau dengar dah. Dah dengar profesor itu, doktor ini, yang ikan-ikan bilik ni dia tak mau dengar dah. Padahal kita nak dengar benda yang kita nak mengamalkannya. Kalau profesor pun cerita pun sampai kita pun tak faham. Dengan istilah pun kita pening. Jadi apa kita nak amalkan daripada yang disampaikan? Ilmu is ilmu, tapi kita kena tahu di mana kita punya kekurangan dan kita betulkan balik. Baik, saya rasa untuk siri kali ini macam contoh masalah tadi, jangan sampai takbir berubah huruf. Al-Qabar memang tak boleh. Ya, inilah perkara-perkara penting yang insya-Allah taala kita akan tengok pula nanti pada siri yang ke-8 nanti. Ya, rentetan daripada ini dan terus kepada rukun yang berikut insya-Allah taala. Jadi sampai di sini dulu untuk siri yang ke-7 ini, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, orang itu milik saya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Al-Qur'anil Karim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim.